ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perayaan ini ataupun kerakyaan ini tidak pernah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendirinya tak pernah kita temui dalam mana-mana hadis suruh kita sambut hari jadi baginda. Kalau kita nak sambut lah, dalam usia Nabi yang dilahirkan sejak 1400 tahun dulu, agak berapa batang lilin kita nak kena pasang tu. Happy birthday untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dituntut oleh Nabi untuk kita sambut setiap tahun. Bahkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in juga tidak pernah menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati dalam sejarah sambutan ini bermula di zaman tabi'in. Maknanya di zaman para alim ulama, selepas daripada zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Antara objektif kenapa para ulama menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tak pernah suruh sambut, para sahabat sendiri tak pernah menyambutnya. Sebab itu ada suara yang mengatakan sambut maulud itu adalah bid'ah, merujuk kepada Nabi tak pernah sambut, sahabat sendiri tak pernah sambut, dan tidak ada dalam mana-mana perintah supaya kita menyambutnya. Tetapi yang menariknya, ulama menganjurkan sambutan ini. Saudara, tidak sepantas itu untuk kita menganggap ianya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Kalau bid'ah pada segi lughah, dari segi bahasanya, iaitu perkara-perkara yang baru yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, itu betul. Tapi nak anggap bahawa ianya suatu bid'ah yang sesat, yang menyesatkan, yang boleh menghumban sesiapa saja yang melakukannya ke dalam api neraka Allah, maka itu tak betul. Sebab ulama sewaktu menganjurkan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan beberapa objektif yang mahu mereka capai. Antaranya yang mudah ialah untuk mendekatkan kembali generasi umat Islam pada waktu itu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Islam pada waktu itu dilihat semakin hari semakin jauh daripada sunnah Rasulullah, semakin hari semakin jauh daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hairanlah sebab zaman sahabat Nabi pun ada di kalangan mereka yang murtad. Umpamanya bekas saja di zaman sahabat-sahabat yang kebelakangan, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ada gerakan murtad, gerakan riddah ataupun gerakan yang menentang Islam dan mengajak umat Islam supaya meninggalkan ajaran Islam. Telah wujud kumpulan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari hormat Islam, tak pelik kalau di zaman para sahabat ataupun di zaman selepas daripada sahabat ada kebimbangan di kalangan ulama mengenai kedudukan umat Islam yang semakin hari semakin jauh daripada ajaran Islam.